தத்து ஸ்ரீ சரவணன் நாடாளுமன்றத்தில் சிங்களாக இருந்தாலும் சிங்கமாக கர்ஜித்தார். அதிர்ந்தனர் அவையினர். சபாநாயகரோ வியந்து போனார். நாடாளுமன்ற வரலாற்றில் புதிய அத்தியாயத்தை சரவணன் தொடங்கினார். நேற்று முன்தினம் நாடாளுமன்றத்தில் நடந்த கடும் விவாதத்தில் மாயிகாவின் துணைத் தலைவரும் தாப்பா நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான தத்து ஸ்ரீ சரவணன், ஆளும் கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான ராயர், கேசவன், சிவகுமார், கோபாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பலர் திட்டமிட்டு தொடுத்த காரசாரமான கேள்விகளுக்கு தர்க்க ரீதியாகவும் தக்க தரவுகளின் அடிப்படையிலும் விளக்கமாகவும் அதிரடியாகவும் பதில்களையும் அளித்து நாடாளுமன்றத்தை களங்கடித்தார். இதுகுறித்து ஊடகங்கள் பலவற்றில் சிங்கம் சிங்கிளாகத்தான் வரும் என்று சரவணனை வர்ணித்திருந்தன. மாயிகாவின் ஒரே நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான சரவணனை தங்களின் கேள்விகள் மூலம் திணறடிக்கலாம் என்று கருதிய ராயரை நாடாளுமன்றத்தில் சரவணன் திணறடித்தார். தமது தேசிய மொழி ஆற்றலை எதிர்கட்சியினர் நன்கு ரசித்தனர். ஆளும் கட்சியினரும் சரவணனின் ஆற்றலை கண்டு வியந்து போயினர். நேற்று உலகம் முழுவதும் வைரலான அந்த நாடாளுமன்ற விவாதத்தை திசைகள் வாசகர்களுக்கு அப்படியே வழங்குகிறோம். Kalau sebelum ni masyarakat India bersaing dengan Melayu, Cina, India. Tetapi kita dah ada lagi dua lagi golongan hari ini. Di Pulau Pinang, Pakatan Harapan telah membina sekolah-sekolah Tamil. 5-6 sekolah telah dibina. Celutung bangun cakap tempoh. Jangan bukan beri fakta. Saya hormat Pakatan Harapan. Speaker. Sila bina sekolah menengah Tamil. Seperti mana Kita akan bina. Masa Barisan Nasional Sekolah Tamil tak ada. Kebenaran. Di Pulau Pinang kita telah bina lebih kurang 8 sekolah. Ya Alia Muhammad, inilah sebabnya Dia tak hormat Dewan lah. Tuan yang dipertua ini bukan julung kali jelutupan macam ni. No, yang berhormat tak apa. Jangan putar balik fakta. Saya perlu yang Cakap betul lah. Cakap betul. Jelutung. sila menggulung apa? Yang Muhammad Tapak boleh bagi peluang pada Batu Gajah. Tak ada masalah. Masa pun sudah Kalau politik kita kalau Tuan cakap Speaker fakta. membenarkan tanpa mengambil masa saya boleh. Speaker Saya boleh. pulang kepada Tuan Speaker. Saya bagi 1 minit tambahan. Terima kasih Speaker, terima kasih Yang Berhormat Tapak. Tadi Yang Berhormat Tapak ada menyebut bahawa Yang Berhormat Pekan dulu ada bagi 250 juta untuk pembangunan sosioekonomi kaum India. Adakah ini apa yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Tapak itu peruntukan yang diberikan kepada Siddiq? Dan saya nak tanya kepada Yang Berhormat Tapak, daripada sebenarnya 250 juta telah diberikan untuk Siddiq dari tahun 2014 hingga 2017. Daripada jumlah 290 juta itu, 90 juta telah dipulangkan semula kepada kerajaan. Sedarkah Yang Berhormat Tapak? Dan saya nak tahu apakah sebab wang yang diberikan oleh kerajaan untuk pembangunan sosioekonomi kaum India itu tidak digunakan sepenuhnya tetapi dikembalikan 90 juta dalam 4 tahun yang daripada tahun 2017 dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Saya minta penjelasan. Ya, 1 minit ya. Tuan yang dipertua 250 juta ini bukan di bawah SID. 250 juta ini melalui tekun untuk usahawan masyarakat India. Dana ini disalurkan kepada tekun. Yang Berhormat Tapak, saya ada jawapan daripada Parlimen. Peruntukan yang diberikan kepada Siddiq sebanyak 290 juta dari tahun 2014 hingga tahun 2017, 4 tahun. Saya faham yang Berhormat. Saya faham soal saya akan jawab. Tuan yang dipertua 250 juta ini melalui tekun untuk masyarakat India. Yang 200 juta lebih yang dibangkitkan oleh Batu Gajah ini disalurkan kepada SID di bawah Jabatan Perdana Menteri. Hari ini Jabatan Perdana Menteri dipegang oleh sebelah sana. Mintalah dokumen-dokumen sebelah sana. Bukan daripada kita. Yang dibangkitkan oleh Batu Gajah betul. Duit itu dipulangkan tidak dibelanja. So kenapa dipulangkan? Itu jawapan di sebelah sana. Dokumen bukan dengan kita. Itu yang dilakukan di bawah zaman kerajaan Barisan Nasional. Yang Berhormat Tapak, perkara ini berlaku di zaman pemerintahan Barisan Nasional. Dia mesti ada atas sebab-sebab kenapa dipulangkan. Saya faham apa permintaan Batu Gajah. I'm almost answering your question Yang Berhormat dengan izin. Tuan yang dipertua, apabila wang ini dipulangkan kepada kerajaan, mesti ada catatan daripada pegawai kerajaan kenapa wang ini dipulangkan. So sekarang kerajaan diperintah oleh pegawai sebelah sana minta dokumen dan mengumumkan. Saya sendiri dah tahu Yang Berhormat kenapa wang itu dipulangkan. Memandangkan permintaan kita cukup tinggi.
Seterusnya Tuan Yang di-Pertua, sebelum saya mengakhiri ucapan saya berbahasan saya Masa sudah tamat dah Tapah. menegaskan bahawa kerajaan Pakatan hari ini perlu lebih telus dalam memastikan isu-isu berbangkit yang telah dijanjikan. Bagi janji-janji yang tidak ditunaikan oleh kerajaan Pakatan Harapan ketiga ini, perlulah diambil tindakan segera, terutamanya di dalam perkara-perkara yang melibatkan kesejahteraan, kebajikan, keharmonian dan perpaduan rakyat. Cukuplah dengan menjadikan kerajaan lama sebagai penyebab kepada kelemahan diri sendiri. Kerana mulut badan binasa, tapi kerana janji rakyat. Kita bela semua. Kita bela orang Melayu, orang India, orang Cina, semua kita bela. Tuan Yang di-Pertua, saya tak pernah buat sebarang kenyataan seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat dan memandangkan masa yang singkat. Tapah. Payah besar, Tapah. Yang Berhormat. Tapah, baca. Yang Berhormat Tapah, pada petang yang mulia ini, masa itu emas. Yang Berhormat Tapah cuma punya 11 minit. Saya nasihatkan fokus kepada titah tuanku. Sila. Tapah, Payah besar. Baca Terima kasih. Tapah. Bolehkah Tapah bersetuju bahawa kenyataan Jelutong yang mengatakan bahawa ada pimpinan PAS yang mengatakan tak boleh menteri daripada kalangan bukan Islam itu adalah fitnah terhadap PAS? Yang Berhormat, saya nak minta penjelasan Tuan Yang tentang isu Mica Holdings. Duit yang masuk ke dalam akaun anak apa ni? Boleh bagi penjelasan? Ada pendedahan bahawa anak dan isteri Suami Relu telah ambil duit kepunyaan rakyat Malaysia Mica Holdings. Sila bagi penjelasan. Boleh bagi penjelasan? Saya dah duduk dalam parlimen hampir 19 tahun. Saya pernah lihat pemimpin-pemimpin seperti daripada DAP, seperti David, Karpal Singh yang cukup disegani oleh semua lapisan masyarakat. Pada masa yang sama apabila saya lihat Jelutong di antara dua darjat, maka fitnah itu kekal sebagai fitnah, jangan risau. Payah besar. Tuan Yang di-Pertua ingin Sikit, Payah besar. teruskan dengan Payah besar. saya. Tapah. Ya. Bagi last kali. Terima kasih Yang Berhormat Tapah. Tuan Yang di-Pertua, adakah kekanda Tapah bersetuju dengan saya perkahwinan di antara UMNO dengan PAS ini adalah puncanya sebab pertalian perkahwinan antara DAP dengan PAS dulu gagal dan sekarang ni DAP gila talak? Bukan. Kita ikut saranan Langkawi. Perkahwinan LGBT tak dibenarkan. Kahwinan PAS UMNO pun tak boleh dibenarkan. Dia sebab kahwin laki sama laki. Jelutong ikut peraturan laki sama laki. Minta kebenaran speaker. Jelutong tak boleh. Ya, ahli-ahli Yang Berhormat. YB Tapah menggunakan 10 minit untuk isu-isu politik. Dewan ini, saya tegaskan, Dewan ini mengamalkan budaya kebebasan bersuara. Tetapi nasihat saya kepada ahli-ahli Yang Berhormat, sentiasa mengingati, adakah setiap perkataan yang ditutur itu membawa manfaat kepada rakyat yang dikasihi? Itu saja. Apabila kita boleh, ini adalah hak Yang Berhormat untuk bersuara apa-apa subjek, tetapi sentiasa ingat, adakah yang ditutur itu membawa manfaat kepada rakyat dan juga negara yang dikasihi? Sekian, sila teruskan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Memandangkan masa itu singkat, saya teruskan dengan konteks saya. Yang saya ingin bertanya kepada kerajaan Pakatan Harapan, apakah sebenarnya dasar yang kerajaan Pakatan Harapan mahu wujudkan kerana dilihat ketidaksamarataan yang terlaluan dalam setiap tindakan. Terusnya Tuan Yang di-Pertua memandangkan hanya saya seorang je merupakan sebagai ahli parlimen daripada MIC ataupun keturunan India di sebelah sini, maka izinkan saya bangkitkan beberapa isu yang perlu ditangani oleh kerajaan hari ini. Yang pertama, Tuan Yang di-Pertua, kita lihat negara kita yang cintai. Walaupun negara-negara barat telah menelan hampir 450 tahun untuk melahirkan golongan sederhana, tetapi di negara kita dalam masa 50 tahun kita berjaya melahirkan golongan sederhana. We spend the middle class, we created the middle class society within 50 years, Tuan Yang di-Pertua.
Dan asas kejayaan kita adalah yang pertama, kewibawaan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional daripada zaman Tunku Abdul Rahman sehingga Yang Berhormat Pekan. Dan saya tidak boleh nafikan Yang Amat Berhormat Langkawi telah memainkan peranan penting dalam proses ini. Yang kedua, perpaduan dan silaturahim di antara kita, walaupun terdiri daripada pelbagai kaum. Yang ketiga, kestabilan politik berterusan di bawah Kerajaan Barisan Nasional. Dan keempat dan yang penting adalah sikap toleransi orang-orang Melayu yang telah menerima semua kaum sebagai rakan kongsi untuk mengurus tadbir negara ini secara aman dan damai. Dan dalam masa 50 tahun kita berjaya. Dan kita lihat daripada struktur, orang-orang Melayu menjaga pentadbiran dan pengurusan. Masyarakat Cina menguruskan ekonomi dan perniagaan. Dan masyarakat India telah memainkan peranan penting sebagai tenaga buruh. Walaupun sebahagian daripada masyarakat India merupakan sebagai profesional, doktor dan lawyer, sebahagian besar daripada masyarakat India yang datang ke negara ini telah memainkan peranan yang cukup penting sebagai tenaga buruh. Dan hari ini kita lihat keadaan ini berubah, di mana apabila negara ini berbagai agensi kerajaan yang ramai oleh ramai pekerja terdiri daripada masyarakat India seperti KTMB, TNB, sebelum ini dikenal sebagai LLN, Telekom Malaysia, JKR, Poster. Begitu ramai tenaga buruh yang terdiri daripada kaum India. Apabila agensi-agensi ini diswastakan, mereka telah hilang peluang-peluang pekerjaan di sebelah kerajaan. Di swasta, apabila 50% ladang-ladang telah dimajukan, golongan India telah hilangkan peluang pekerjaan. Dan tambahan pula, dalam 20 tahun yang lalu, begitu ramai pendatang asing daripada Bangladesh dan Indonesia telah mengambil alih peluang-peluang pekerjaan kepada masyarakat India. Maka kerajaan hari ini perlu ada satu rancangan khas untuk menangani golongan tercicir. Sekiranya tidak, mungkin sekumpulan besar, sebagian besar daripada belia India tiada lagi peluang di negara ini. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberikan saya peluang untuk turut bersama bagi membahaskan usul menjunjung kasih di atas titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-16. Di kesempatan ini saya menjunjung kasih dan merafak sembah setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Yatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah atas pelantikan sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-16. Semoga di bawah naungan Seri Paduka Baginda Tuanku, negara Malaysia yang tercinta serta rakyatnya terus dilimpahkan nikmat dan rahmat. Tuan Yang di-Pertua, Baginda Tuanku dalam titahnya dengan jelas menekankan beberapa perkara yang sangat dekat dengan rakyat, iaitu kesejahteraan, kebajikan, keharmonian dan perpaduan rakyat. Justru itu saya bangkit di sini untuk menegaskan pendirian saya dalam keadaan Malaysia baru di bawah pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan. Seperti mana kita sedia maklum, Tuan Yang di-Pertua, pada 9 Mei yang lalu, rakyat Malaysia telah memilih Pakatan Harapan dengan penuh harapan. Tetapi sehingga hari ini rakyat tidak melihat sebarang perubahan, kecuali kerajaan hari ini menggunakan kerajaan sebelum ini sebagai punca kecacatan mereka. Saya harap keadaan ini berubah dalam masa yang terdekat. Dan seterusnya Tuan Yang Pertua, perkara 3 perlembagaan persekutuan, iaitu agama bagi persekutuan, telah jelas menyatakan Islam ialah agama bagi persekutuan. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Saya lihat semakin banyak perpecahan rakyat timbul akibat perbalahan antara kaum dan agama yang dipandang remeh oleh kerajaan hari ini, dan dicetuskan lagi dengan kenyataan-kenyataan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan. Kita seharusnya mendidik rakyat untuk menghormati agama Islam sebagai agama persekutuan dan bukannya membenci antara satu sama lain. Selama 60 tahun Kerajaan Barisan Nasional memerintah negara ini, isu-isu berkaitan kaum dan agama ini sentiasa dititik beratkan dalam mengekang tindakan golongan ekstremis yang ingin mengganggu gugat keharmonian negara. Tuan Yang di-Pertua, namun sejak Kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih tampuk kepimpinan negara, banyak perkara-perkara yang boleh mencetuskan perbalahan antara kaum mungkin berlaku kerana kenyataan-kenyataan pemimpin-pemimpin kanan Pakatan Harapan yang bersifat provokatif. Seperti contohnya kenyataan berkaitan tragedi kuil Sri Mahamariamman di sipil
oleh Exco Selangor Wika Budi Rau yang menyatakan kuil tersebut diserang oleh kumpulan Muslim yang ingin mewujudkan ketidakharmonian dan kekecauan antara kaum yang hidup aman selamat. Dan juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wiwada Murty berkata kelewatan serta tindakan polis yang tidak berkesan untuk mengawal insiden berkenaan antara penyebab kekecauan besar berlaku. Seterusnya, kenyataan YB Bagan berkenaan kerjasama UMNO dan PAS yang menyatakan kerjasama UMNO dan PAS sebagai pengisytiharan perang kepada masyarakat bukan Melayu telah menunjukkan YB Bagan cuba menghasut bukan Melayu yang bersifat rasis dan provokatif. Kenyataan YB Teluk Intan yang bersifat rasis berkenaan gabungan UMNO minta laluan, Tapa. Bukit Bendera minta Tapa beri laluan. Saya nak dengar dalam dua mulia ini dalam rekod apakah bukan pendirian Tapa secara pendirian parti anda MIC, apakah pendirian? Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya tarik balik YB Teluk Intan. Okay. Kenyataan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang bersifat rasis berkenaan gabungan UMNO PAS akan menjadikan Malaysia seperti Afghanistan yang diperintah oleh Taliban yang menunjukkan ada pemimpin yang cuba menanam semangat kebencian dan mengganggu keharmonian kaum. Tuan Yang Dipertua, Tapa, soalan tak jawab. sabarlah. Tadi saya jawab, tadi saya tanya. Sabarlah, sabar. Sudah jawab lah. Jawab. Saya akan jawab, sabar. Tak ada tahan teks ke? Ada tahan teks ke? Belum lagi. Kalau tak ada, minta setiausaha sediakan. Tuan-tuan Yang Dipertua, MIC memang tak ada halangan perkahwinan di antara UMNO dan PAS. Dan kami menyokong penuh. Yang pertama. Yang kedua, sebelum ni PAS pernah berkahwin dengan DAP. Tak pernah ada masalah. Yang ketiga, masyarakat bukan Islam lebih terjamin di Kelantan dan Terengganu diperintah oleh PAS. Kita tak lihat mana-mana kaum bukan Melayu atau bukan Islam berhijrah daripada Kelantan dan Terengganu ke negeri-negeri lain sebab PAS memerintah Terengganu dan Kelantan. Dan satu lagi yang penting Tuan Yang Dipertua, selama ini minta penjelasan di bawah Encik Raya tunggu sebelah. Yang berhormat, saya ingin merekodkan dalam Dewan Yang Mulia ini di bawah kepimpinan PAS, pemerintahan PAS, tiada mana rumah-rumah ibadat bukan Islam dirobohkan di Kelantan dan Terengganu. Ramai tak sedar. Walaupun Kelantan dan Terengganu diperintah oleh PAS, tetapi rumah-rumah ibadat bukan Islam dibela lebih baik daripada negeri-negeri lain. Saya berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin PAS dan kami sedia dan rela menerima perkahwinan di antara PAS dan UMNO. Tak laluan. Penyatuan apa? Minta laluan Yang Berhormat. Bagi Jelutung. Tapa. Terima kasih Yang Berhormat Tapa di atas penjelasan tadi. Saya ingin tanya apakah pendirian MIC tentang kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin PAS yang tidak bersetuju dengan orang-orang bukan Melayu menjadi menteri. Kenyataan telah dikeluarkan. Apakah pendirian Yang Berhormat Tapa tentang perkara itu? Saya minta bila ada pemimpin PAS katakan setuju jadi menteri. Tuan Yang Dipertua, kita lihat PAS ni memang adil untuk semua kaum sehingga mereka menubuhkan, walaupun PAS ditubuhkan untuk membela nasib orang-orang Islam, tetapi mereka dah sedia menubuhkan satu jawatan kuasa medan bukan Islam untuk bukan Islam menyertai PAS. Tapa, laluan Tapa. Payah besar. Sungai Siput. Sungai Siput. Payah besar. Sungai Siput Siput dulu. Sungai Siput. Tapa. Terima kasih Kekanda Tapa. So, tadi saya mengikuti perbahasan, menghalusi setiap ungkap kata yang berbuat Tapa dalam bicara soal perkauman. Sedarkah Yang Berhormat Tapa, sebelum PRU ke-14, Yang Berhormat Tapa dan parti pimpinan Yang Berhormat mengatakan PAS adalah sebuah parti yang berasaskan Islam, tidak boleh disokong oleh orang masyarakat India. Sedarkah Yang Berhormat Tapa?
திசைகள் வலைக்காட்சி, மக்களின் மனசாட்சி. சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள்.